Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ke-7. Malam yang ke-7 Ramadan. Kita sama-sama dapat menunaikan solat tarawih berjamaah. Dan kesempatan masa 20 ke 30 minit. Satu peringatan, tazkirah ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, puan-puan, bilakah kali terakhir kita ditimpa dengan suatu ujian? Hujan kecil, bilakah kali terakhir kita ditimpa dengan ujian yang besar? Tadi di dalam ayat yang imam kita baca tadi, itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah sebut bahwasanya kami akan uji kamu. Dan dalam ayat itu Allah sebut beberapa jenis ujian. Dan mungkin banyak lagi ujian yang menimpa manusia, menimpa kita. Antaranya Allah sebut kami uji kamu dengan sedikit rasa takut. Ketakutan itu juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa risau, rasa syak, itu adalah ujian dalaman perasaan kita. Kalau dalam konteks ayat, bimbang, risau bila berhadapan dengan peperangan. Ada orang diuji kerisauan benda-benda yang tak pasti berlaku. Hari ini kita juga risau. Jumpa kawan, boleh salam tau. Covid pun ni. Dalam keadaan apa? Risau, cemas. Jiran sebelah kena swab, kita pun nak jenguk rumah sebelah pun takut. Kadang-kadang perasaan takut tu tak terlalu besar. Tetapi kadang-kadang ada orang yang risau sungguh-sungguh. Sebenarnya itu adalah merupakan antara ujian, hilangnya rasa tenang. Ada yang orang diuji dengan lapar, orang susah, tidak ada makanan. Bulan puasa, kita kena nasi Arab. Kita boleh pergi ke bazar Ramadan, beli makanan-makanan yang kita nak. Makanan yang pada bulan-bulan yang lain tak ada, mai bulan puasa, semua ada. Tapi ada di kalangan orang yang tak ada makanan.
Tidak ada makanan. Ada satu kisah. Ini dalam satu siaran TV Arab. Iaitu bila mana ada soal jawab dengan seorang tokoh ulama di dalam TV. Ada seorang pemanggil tu telefon. Ya Syekh, saya ada satu soalan. Dia kata, saya ni puasa saya sah atau tidak? Syekh tanya, kata apa? Apa masalahnya? Dia kata, saya berpuasa tapi saya tidak buka puasa. Bila mendengar kata-kata tu, berlinangan air mata Syekh tersebut. Sebab orang yang telefon itu orang yang susah. Puasa sepanjang masa, tidak ada makanan untuk berbuka puasa. Ada juga orang yang diuji dengan kematian anak. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Dulu kaya, sekarang dengan pandemik yang berlaku, perniagaan merosot, duit semakin berkurang, sumber pendapatan makin tidak ada. Memikirkan lagi tentang anak-anak, perbelanjaan sekolah, macam-macam komitmen kepada kita. Tetapi sumber pendapatan semakin susut, semakin merosot. Ini ujian daripada Allah. Wal aulad, kekurangan anak-anak. Ada orang yang diuji dengan kematian anak. Anak seorang sayang, tiba-tiba yang Tuhan jemput dia. Sedih, ya Allah. Ini juga ujian daripada Allah. Wathamarat, kekurangan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dulu subur, boleh makan macam-macam buah. Bukan sekadar makan, bahkan boleh menjadi sumber pendapatan. Tapi bila mai 1 tahun, buah tak jadi, rambutan tak jadi, durian tak jadi. Dia tanam kurma pun tak jadi. Semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diuji dengan kesusahan. Nak makan tak ada, duit tak ada. Ada yang orang diuji dengan kesakitan. Ya, sihat itu satu nikmat. Nikmat yang kita tidak nampak. Melainkan bila mana nikmat itu hilang daripada kita. Bila mana kita sakit, ketika itu baru kita sedar alangkah indahnya hidup dalam keadaan sihat. Bila sakit, makan tu tak boleh, makan ni tak boleh. Duit banyak tahu mana pun tak boleh makan. Kaya ni, jutawan, makan nasi kosong. Kadang-kadang nasi pun tak makan dah, minum air kosong. Orang tu susah, boleh duk minum lagi teh tarik. Dia tak boleh dah. Ada orang diuji dengan kesakitan. Kadang-kadang sakit sikit saja. Kita kata sakit gigi, sakit sikit saja sakit gigi. Tapi bila sakit tu teruk tu, cara nak marah orang. Tengok muka pun tak senyum dah. Ada orang diuji dengan apa? Menjaga orang sakit. Ujian. Ayah sakit, lumpuh, anak ni tolong jaga, tolong bagi mandi, gosok ayah. Kadang-kadang bukan 1 tahun, makan tahun menjaga ayah. Makan tahun menjaga ibu yang sakit. Ini juga ujian kepada kita. Ada orang yang apa? 2-3 orang anak. Seorang anak itulah yang ambil berat untuk jaga ayah dia yang sakit. Yang lain relax saja kan. Ini juga satu ujian kepada kita. Ada orang yang diuji dengan anak. Kadang tidak ada anak. Oh ya Allah, pasal apalah tak ada anak, pasal apalah tak dapat anak. Kadang-kadang merungut. Ada orang yang ada anak juga diuji. Anak aku ni pahawang betul lah. Tak dengar cakap, timbul masalah, aku duk pergi botak pala fikir pasal dia. Anak 10 orang ni, 9 orang dia boleh jaga elok. Meh lah tu tak tahu, botak pala pak. Pening nak jaga. Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kamu, harta benda kamu, amwalukum wa auladukum, hanya sahaja harta benda kamu, anak pinak kamu merupakan satu ujian, satu fitnah kepada kamu.
Jadi kehidupan ini tak dapat lari daripada ujian. Kadang orang diuji dengan ujian yang sedikit saja. Kadang ada orang itu diuji dengan ujian yang cukup banyak. Kadang orang itu diuji sekali sekala, kadang-kadang. Ada orang yang diuji dengan berterusan. Selepas satu ujian, datang ujian kedua. Habis ujian kedua, mai ujian yang ketiga. Sehingga kan dia melihat bahawasanya ujian ini merupakan satu pukulan maut kepada hidup dia. Dia kata, aku ni tak berguna lah, teruk dah ni. Teruk sangat lah, biar aku mati tak apa. Kan? Tu yang mula naik Jambatan Pulau Pinang. Buat pertandingan gimnastik berirama kan, terjun masuk. Sebab apa? Tak tahan dengan ujian. Allah kata baik, alladzina idza asabathum musibatun wa basyiris sabirin. Lepas Allah sebut jenis-jenis ujian itu, Allah kata khabarkan berita gembira kepada orang yang sabar. Jalan untuk berhadapan ujian adalah sabar. S-A-B-A-R, sabar. Mana orang ini alladzina iza asabathum musibatun, mana mereka apabila ditimpa dengan satu ujian, mereka pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena saja ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat ujian yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Motor hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta masuk dalam longkang, lucut tayar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian. Bukannya waktu nak mati saja. Jumpa orang ni, pak menakan mati, qalu. Dia pun qalu. Dia dah qalu lah. Yang qalu tu dia memang alladzina iza asabatuhum musibatun qalu. Nabi tu. Tapi bagaimana kita memandang kepada ujian? Kadang-kadang orang merasakan benda itu buruk baginya. Sebenarnya boleh jadi hak kita buruk tu baik bagi dia. Kadang-kadang orang buat benda tu ni benda baguslah. Sekali pandang bagus. Sebab kemungkinan di sebalik kata bagus itu buruk bagi dia. Belum tentu. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah sebut walaupun ayat ini turun dalam konteks peperangan jihad, Allah sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu. Tak suka kan? Wa huwa khairul lakum. Boleh jadi dia itu bagus bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi satu benda itu kamu suka sangat, nak sangat kau boleh. Wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi dia tu buruk bagi kamu. Ini satu sudut pandang yang Allah berikan tentang sesuatu. Dan ayat ini menjadikan satu kaedah yang penting bagi orang yang faham, orang yang menghayati ayat tersebut. Ayat ini turun dalam konteks jihad. Jihad ni orang suka ke tak suka? Siapa suka? Tak suka kan, tapi mati boleh kan? Benda yang memeritkan, menyakitkan. Ramai orang tak suka. Tapi di sebalik yang tak suka itu ada kebaikannya. Bila kamu menang, kuasa kamu semakin luas, kamu mendapat pengaruh kamu, itu dapat mempertahankan agama kamu. Walaupun kamu nampak benda itu tak syok, tak best lantung, tapi kemungkinan di sebalik itu ada kebaikannya. Ayat tadi hampir semaksud dengan ayat dalam surah An-Nisa. Allah bincang tentang hubungan suami isteri. Tadi berkaitan dengan jihad. Dalam surah An-Nisa Allah kata apa? Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini tentang hubungan suami isteri. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu dah tak suka kepada isteri kamu, duk tengok perangai pun mungkin huduh, contohlah, tak sabar aku boleh nak cerai, dia kata gitu lah. Tak sabar ni, tak suka dah.
Fa'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu dah amat tidak suka. Kamu dah tak suka dah. Boleh jadi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin di sebalik itu Allah nak jadikan kebaikan bagi kamu. Mutahan sah rupanya patut bagus balik. Mana begitulah sudut pandangnya. Kadang-kadang kita lihat ujian itu benda yang pukulan maut kepada kita. Benda yang boleh memberi benda yang tidak baik kepada kita. Adakah mungkin di sebalik itu ada kebaikannya? Kalau ayat pertama yang berkaitan dengan jihad, ayat kedua berkaitan dengan hubungan suami isteri. Ayat pertama jihad, iaitu kesakitan, ujian yang melibatkan fizikal. Kan? Fizikal, buat perang. Boleh jadi orang ditimpa dengan ujian yang membentuk fizikal. Duit tak ada, susah, sakit. Dan ayat kedua membicarakan tentang hubungan suami isteri, iaitu kesakitan dalaman. Kan? Marah, tak seronok, benci, itu dalaman. Mungkin orang diuji di sudut itu. Dia rasa sedih, takut, nak marah. Mungkin orang diuji sebegitu. Jadi ayat ini meletakkan dalam konteks sama ada spiritual ataupun luaran, fizikal, ujian setiap orang tu. Ada yang ujian berbentuk fizikal, dalaman. Ada ujian yang berbentuk ibadah. Tadi jihad, itu ibadah. Sebab dalam bentuk ibadah juga merupakan ujian. Nak semayang bukan senang, ujian tu. Kan? Tak tahan, tak boleh. Tak buat tu. Kan? Illa 'alal khashi'in. Melainkan orang yang khusyuk saja yang dapat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ujian puasa, ujian tu. Kan? Dalam bentuk ibadah. Dan ada juga yang bentuk hubungan sesama manusia ini juga ujian. Bergaduh dengan jiran, duk lama dah gaduh, ujian. Tapi bagaimana kita melihat kepada ujian tersebut? Dan bila mana kita melihat kepada lembaran-lembaran kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah yang kita baca tentang Nabi Allah Yusuf AS, yang macam-macam ujian datang bertimpa-timpa. Ahli keluarga, abang tak suka kat dia, tangkap dia, bawa dia, akhirnya dimasukkan ke dalam perigi. Adakah benda yang menyeronokkan itu? Sudah pasti itu merupakan satu yang tak best. Namun di sebalik ujian yang menimpa Nabi Yusuf, ada satu benda besar selepas daripada itu, sehingga dia dilantik menjadi pemerintah di negeri Mesir. Bagaimana ujian yang dihadapi oleh ibu Nabi Musa, bila mana Allah perintahkan kepadanya untuk menghanyutkan anaknya Musa AS. Anak sayang ni, kecil lagi ni, duk menyusu. Bukan senang beli anak, tiba-tiba somik lempak botol sampah kalau kita, oi pening, kan? Tiba-tiba Allah perintah letakkan bekas tu dihanyutkan. Siapa tak sayang kepada anak? Akhirnya anak itu daripada arahan itu sampai kepada istana Fir'aun dan membesar di situ. Dan hasilnya selepas itu Nabi Musa menjadi orang yang berdakwah kepada Fir'aun, mendapat kebesaran, diangkat menjadi nabi. Dan ada kisah yang agak menarik, iaitu kisah Ummu Salamah. Kisah Ummu Salamah, iaitu Ummu Salamah ini ada lelaki dia. Bila mana suami dia yang dia sayang, yang baginda suami ni kemah dah suami dah ni, Abu Salamah. Bila mana Abu Salamah itu suami kepada Ummu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah ni sedih kan, sedih. Kemudian dia teringat kepada pesan Nabi SAW. Nabi kata bila seseorang itu ditimpa dengan suatu ujian, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ganjari aku dalam musibah ini. Hilang itu. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala kepada aku di atas musibah ini. Baru tak rasa nak marah orang kan. Masuk yang kedua, wa akhluf li khairan minha, gantikan untuk aku yang lebih baik lagi. Oh, dulu hilang motor kat percaya, lah kali dapat bawa suku. Contoh. Hilang kancil, doa-doa dapat berbeza. Contoh. Kan? Minta apa yang lebih lagi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Bila kita baca, kita akan rasa tenang. Kan? Anak meninggal, ya Allah, ujian. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dan sambungan hadis, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan gantikan baginya lebih baik daripada itu. Kan? Mana satu doa yang Nabi ajak supaya kita lihat dalam kerangka yang baru. Kita tak lihat dalam kerangka itu saja. Bila kita lihat musibah itu memedihkan, kita lihat dari sudut kerangka itu saja, memang pedih. Tapi bila kita lihat ujian itu dalam kerangka yang baru, mungkin ada hikmah di sebalik itu, ada Tuhan nak bagi yang lebih baik, kita akan rasa apa? Tenang. Hingga bila Ummu Salamah, dia pun terfikir, betul ke Nabi kata ni Abu Salamah ni tok lelaki yang bagus ni, payah nak cari yang lebih baik pada dia. Setakat duk kenal ni, lelaki ku ni perfect lah. Kan? Tapi sebab apa? Rasulullah ajak doa tersebut, dia pun baca, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Baca. Akhirnya Allah gantikan untuk Ummu Salamah itu dengan suami yang lebih hebat daripada Abu Salamah sebelum itu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ini sudut pandang terhadap sesuatu ujian. Dengan dalam ayat yang kita sambung, bila pada orang itu wa basyirus sabirin, Allah dapat ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itulah untuk mereka kebaikan yang banyak untuk mereka, yang melimpah ruah. Wa rahmah, dan mendapat rahmat daripada Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka, bagi mereka itu petunjuk. Dan dalam satu hadis Nabi kata apa, aku pelik betul lah. Kan? Nabi kata ajaban li amril mu'min. Aku heran sangatlah dengan urusan orang mukmin ni. Aku heran kat orang mukmin ni. Pelik semua depa. Nabi kata ajaban li amril mu'min. Aku heran sungguhlah terhadap urusan orang mukmin ni, orang yang beriman ini. Sebab inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia bagus. Bagi dia semua urusan bagus ya. Jadi pun bagus. Jadi pun bagus. Dapat ujian bagus, dapat nikmat pun bagus. Pelik tu. Dia nampak sudut pandangnya apa? Yang bagus saja. Bahasalah kita positif saja dia tengok. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Tidak ada yang demikian itu melainkan bagi orang mukmin saja. Mana orang yang mempunyai keimanan yang teguh. Sebab ujian ini berkaitan dengan iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra, bila mana dia mendapat kebaikan, kemewahan, kesenangan, syakara fakana khairan lahu. Dapat nikmat, bersyukur, alhamdulillah, syukur, baik bagi dia. Dapat nikmat pun jadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra, dan bila mana dia ditimpa dengan kesulitan, bencana, kesukaran, kepayahan, malapetaka, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, itu baik juga bagi dia. Timpa kebaikan pun, dapat kebaikan pun, jadi kebaikan bagi dia. Ditimpa dengan keburukan pun, jadi kebaikan bagi dia. Siapa dia ni? Orang yang beriman. Orang yang yakin dengan ketetapan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau kita renung balik kan dalam hidup kita ni lah, kita patah balik belakang, kita cuba tengok balik ujian-ujian yang menimpa kepada kita. Asalnya kita benda ini apa tak baik bagi kita. Cuba tengok selepas itu, ada tak kata loh jadi kok ni noh. Ada pernah tak? Walaupun ujian, kita nak pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba dibatalkan perjalanan. Tak EDP Dan ada satu kisah. Ni saya mendengar satu ceramah, dia kisahkan. Dia cerita, iaitu ada seorang ni, dia dalam satu perjalanan nak pergi ke sebuah negara sebab ada urusan penting. Dan bila mana dia sampai airport, ambil tiket semua okey dah. Tiket ambil. Jadi sementara nak tunggu tu, dia duduklah dekat dekat kerusi. Sebelum nak masuk ke dalam balai berlepas, bilik berlepas tu. Tunggu. Tiba-tiba terlena. Ni duduk satu tempat ni yang dia tak kenal tempat dia. Terlena. Agak-agak apa yang berlaku? Jaga-jaga pipi terlepas jam. Lepas. Kapal dah berlepas dah. Allahu Akbar. Kalau kita lah, contoh duduk kat Dubai, duduk tunggu-tunggu terlena gitu. Jaga-jaga kapal terlepas macam mana? Duit dah RM2 dah okey. Agak-agak jadi apa? Tak tahulah, kan. Apa kalau kita lah, apa pandangan kita? Kita sebut. Seperti dia kecewa, dia marah, sedih, macam-macam perasaan lelaki tersebut. Kan? Aku ni pasal apa? Pasal kalau ada kawan lah kena tak gerak aku. Kan. Waktu kemudian dia pun meronda dalam kawasan airport, dah tak tahu apa. Kona, pusing, apa, tak tahu nak buat macam mana dah. Tiba-tiba dia terdengar satu pengumuman. Di sini ada satu pengumuman. Pesawat yang berlepas tadi telah terhempas dan 300 orang anak kapal dan penumpang telah terkorban. Agak-agak apa perasaan lelaki tersebut? Tak tahu lah kan. Ada kata, ya Allah, mujur lah. Kita bahasa dah, mujur lah aku tak naik. Kan? Dan banyak dalam hidup kita kadang-kadang keluar tu, mujur. Kan? Mula kita nak berlaku macam tu, tiba-tiba berlaku macam lain. Kita dengar bila satu macam tu, habis dah aku, tiba-tiba ada peristiwa selepas itu, akhirnya itu nikmat kepada kita pula. Menyebabkan kita rasa bersyukur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pernah dengar kisah kan. Dia terlepas bas. Marah ni terlepas bas. Allah, pasal apa terlepas ni bas ni lah. Lebih tukar tengah jalan. Orang kan jenis marah bas jenis tukar orang tengah jalan. Contohlah sebab kita pun biasa kena aku tu kan. Contoh, "Weh, di mana ya kan?" Benar. Dah mahlah driver bas dah ni kan. Akhirnya dia tak naik bas tu. Tiba-tiba keluar berita, bas masuk gaung. Agak-agak apa dia? Cerita aku ni mujur lah, cerita kawan dia kan. Mujur malam tak naik bas dah. Pada pergi. Nah, ini aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya bulan puasa ini, antaranya ialah puasa ini melatih kita untuk menjadi orang yang bersabar. Melatih kita untuk menjadi orang yang bersabar. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini bermanfaat kepada kita. Walaupun tahun lepas semua kita telah menjadi imam, tahun ni marah sikitlah tak boleh jadi tu imam. Tak apalah. Kan? Jadi sekadar itu untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين